Licin tenunan si kain sutera, pedagang menjual tepian darat. Bahasa Melayu, bahasa perantara, citra utama, bangsa berdaulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Salam apresiasi saudara pengatur majlis, barisan panel penghakiman penuh berkarisma, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang sentiasa celik akan minda dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya pada hari ini adalah Bahasa Melayu, Citra Bangsa Berdaulat. Menurut pendeta bahasa Zaabah, bahasa merupakan citra masyarakat, budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. Keintelektualan dan tamadun bangsa membuktikan peran terbesar bahasa sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Sesungguhnya, jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang mempunyai secara bersama. Bicara saya yang pertama, bahasa Melayu, citra keluarga Malaysia. Bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Keluarga Malaysia yang menjadi agenda induk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri wajar memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dengan menjadikannya ia sebagai telapak penyatu paduan, kesepaduan dan perpaduan keluarga Malaysia. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik tunggal pribumi Melayu. Malah, bahasa Melayu menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justru, niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatupadukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Justru, jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa, iaitu keluarga Malaysia. Ayuh, marilah kita berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Satu bahasa, satu bangsa, satu nusa. Dalam merealisasikan keluarga Malaysia, teguh bersama menjunjung bangsa berdaulat. Hadirin hadirat sekalian, bicara saya yang kedua, bahasa Melayu memajukan bangsa Malaysia. Bahasa Melayu menjadi pemancu ke arah kemajuan bangsa. Sesungguhnya, untuk mewujudkan satu bangsa itu bukanlah mudah. Suka saya tegaskan di sini bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa-bahasa asing. Walaupun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, namun kita tidak seharusnya membiarkan jiwa pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing. Malaysia mencatat sejarah apabila Menteri Alam Sekitar dan Air KASA Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berucap menggunakan bahasa Melayu pada pentas antarabangsa di Glasgow, Scotland, iaitu persidangan ke-26 Convention Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFCCC COP26. Kita merasa amat bangga pemimpin ini membawa bahasa Melayu ke arena global dengan perwatakan nasionalis. Bahasa dimartabatkan. Nah, sewajarnya kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, teknologi dan peradaban moden. Justru akan tercapailah gagasan pemajuan negara dan pembinaan bangsa Malaysia. Jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak mendaulatkan bahasa kebangsaan kita sendiri, siapa lagi? Seterusnya, izinkan saya meneruskan bicara saya yang ketiga, bahasa Melayu, bahasa lautan ilmu bangsa berdaulat. Hadirin yang dikasihi, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, sudah tentulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Arkiv Negara, hampir 800 buku ilmiah ditulis dengan bahasa Melayu oleh masyarakat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Apabila tidak bertamadun, tentulah masyarakat bertindak membuta tuli, mengikut hati dan naluri.
Oleh itu, sudah tentulah kucar-kacir akan menodai keamanan sebuah negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan segunung penghargaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengembalikan mandat kepada bahasa Melayu dalam pengajaran sains dan matematik. Sesungguhnya, langkah ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara murid-murid di luar bandar dan di kawasan bandar. Dalam soal keharmonian, setentulah kita tidak mahukan sebarang jurang bertatah di dalam kehidupan masyarakat. Pada pendapat saya, jurang itu boleh memecah belahkan perpaduan. Apabila bahasa Melayu kembali dalam pengajaran subjek kritikal ini, setentulah jurang itu dapat dirapatkan. Ketika jurang pendidikan itu dirapatkan, sudah tentulah perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Selain dasar baharu itu, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris, MBMI, dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Pengisiannya jelas menunjukkan bahawa betapa prihatinnya pihak kerajaan terhadap kedaulatan bahasa Melayu dan betapa arifnya kerajaan tentang peranan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan dalam citra bangsa berdaulat. Kesimpulannya, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa berdaulat. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Bahasa itu citra suatu bangsa berdaulat. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.